Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadil para pimpinan dan rakan-rakan semua. Alhamdulillah malam ini kita dapat menaikkan solat ghaib dan berdoa serta sama-sama memperingati sumbangan Syekh Allahyarham Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kebetulan sedikit saja kerana saya kebetulan membaca buku riwayat hidup beliau, Aku dan Ikhwan diterjemah. Jadi saya ingin mengesyor hari ini kita bolehlah mula mencari di pasar-pasar. Beliau ada buku biografinya sendiri dan ada saya membaca, dan kalau kita membaca insya-Allah kita akan rasa dekat dengan beliau, seorang anak desa yang berada pada suatu era yang cukup mencabar di Kahirah di Mesir, dan menceritakanlah himbauan beliau, hubungan beliau dengan Ikhwanul Muslimin dan bagaimana pengaruh Syekh Hasan Al-Banna dalam kehidupan dan perjuangan beliau. Dan ada beberapa kisah-kisah juga yang melucukan. Beliau cerita bahawa satu keadaan beliau terpaksa naik bas pergi bertemu, memberi jadi nakib usrah seolah-olah begitulah, pergi berjumpa dengan kawan-kawan dan dalam keadaan ketiadaan wang. Ada satu kisah dan dia berjalan kaki nak balik ke kampus Kahirah dan bersinggah di rumah kawan baik dia, dan diingatkan kawan baik offer lah nak makan apa, tapi tak teroffer pada bahasa kita sekarang ni. Jadi dia pula segan nak minta. Jadi terpaksa dalam kelaparan dan nak pinjam duit pun segan kerana perkara itu tidak keseganan lah, malu lah begitu ke. Jadi itu antara perkara yang saya fikir boleh memberikan kita sedikit keadaan untuk mendekati beliau lah. Dan ada di pasaran kan. Jadi beliau bagi kita aktivis dakwah ini akan dekat. Beliau seorang ahli harakah Islamiyah. Jadi dan untuk itulah kita, kalau kita membaca, dan kita tidak boleh menjauhi kita dengan Syekh ini walaupun beliau sudah meninggal kita, kerana apa yang beliau usahakan dalam kehidupannya itu adalah dekat dengan kita kerana beliau adalah seorang da'i. Bila menjadi seorang da'i di era zaman moden hari ini, maka beliau kita boleh gelar sebagai seorang mujaddid atau muslih atau muslih al-ummah. Segala usaha dan kegiatan beliau itu adalah tidak lain kalau kita lihat dalam sepanjang hidup dan karya-karya beliau ialah untuk mengislahkan ummah, islahul ummah. Dan oleh kerana itu kalau kita lihat sebentar lalu segala kegiatan beliau itu daripada kecil sudah terdedah dengan persoalan konflik-konflik dunia Islam. Sebab itu persoalan Palestin itu begitu dekat sekali kerana waktu remaja beliau sudah melihat peristiwa itu, dan itu antara peristiwa yang menggerakkan Syekh ini dalam karyanya kepada keperluan kita untuk terlibat menjayakan apa yang kita sebut hari ini dalam konteks wadah Nahdlatul Ummah ini. Umat Islam dalam keadaan letih, dalam keadaan lemah, dan ini terzahir pada zaman remaja yang melihat bagaimana umat Islam di Palestin itu dilayani oleh kuasa-kuasa besar pada waktu itu. Saya ingin akhiri bahawa salah satu perkara yang kita perlu dekati juga ialah sumbangan Syekh Qaradawi dalam aspek yang kita panggil tajdidul fikrul islami. Ini amat besar sekali.
Dan ini adalah jalan keluar, saya rasa. Beliau ingin beri tumpuan bahawa untuk menjayakan kembali Nahdlatul Ummah ini, kita harus mentajdidkan semula al-fikrul Islami ummah ini daripada pemikiran yang bersifat jumud pada pemikiran yang bersifat tajdidi. Dan kita boleh lihatlah bagaimana sumbangan kita dalam hal ini dalam menterjemahkan karya-karyanya, iaitu antara yang paling dekat dengan kita ialah Fiqhul al-Awlawiyat, fiqh keutamaan, yang kini menjadi teks yang penting sekali di Malaysia secara khusus, diterjemah oleh pelbagai institusi dan juga penerbit, pusat-pusat penerbitan, dan kita antara yang terkehadapan. Dan salah satu yang amat penting ialah dalam konteks membina fikrah yang disebut sebagai fiqhud daulah. Ini juga satu teks yang bagi menggambarkan usaha Qaradawi untuk mengislahkan fikrah ummah dalam melihat peranan negara dan penglibatan umat Islam dalam hal ehwal menjayakan sistem tata kelola masyarakat mengikut peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah baru, dan cuba untuk menyesuaikan asyura dengan demokrasi supaya umat Islam akan dapat bergerak seiring dengan perkembangan dan memastikan supaya aliran atau pemerintahan yang bersifat autokratik ini tidak boleh wujud dalam kehidupan di dunia Islam itu. Saya ingat yang akhir sekali saya nak akhiri, yang banyak perkara kita kena belajar daripada Allahyarham. Yang akhir sekali yang penting juga ialah saya lihat sumbangan Syekh Yusuf Qaradawi dalam soal islah wahdatul ummah, dan dalam bahasa kita yang disebut sebagai mempersatukan kembali umat Islam. Kerana Nahdlatul Ummah ini tidak boleh terbina dengan dalam keadaan umat Islam berpecah belah dari sudut pemikiran, dari sudut perhubungan dan persaudaraan. Dan itu kita boleh perhati dalam misalnya sumbangan besar, saya rasalah Ustaz Zali dan Ustaz Mano, dalam mempersaudarakan golongan yang kita panggil salaf wal khalaf. Dan ini dapat dilihat dengan terbitan buku beliau, iaitu buku besar yang juga kita terjemahkan, iaitu Kaifa Nata'amal Ma'al Quran wa As-Sunnah. Bagaimana orang Islam, umat Islam harus berinteraksi dengan Al-Quran satu, dan Kaifa Nata'amal, bagaimana kita harus berinteraksi dengan As-Sunnah. Kedua-dua teks ini ditafsir oleh para sarjana sebagai satu inisiatif Qaradawi untuk mendekatkan hubungan apabila berlaku pertembungan berfikir yang begitu, yang belum selesai sehingga hari ini, antara yang kita sebut as-salaf dengan al-khalaf, yang hari ini kita jadi masalah pada kita ini. Dan di sinilah beliau cuba untuk menganjurkan supaya kita mengambil jalan yang terbaik, bukan mengkritik setengah-setengah pihak yang begitu keras dengan pandangan masing-masing. Dan di situlah kita akan lihat besarnya peranan Qaradawi dalam membangunkan yang disebut sebagai manhaj al-wasati, itu pendekatan sederhana dalam pemikiran dan kehidupan ini. Dan islah dalam konteks kesatuan ummah itu kita boleh lihat bagaimana usaha beliau sekian lama untuk mempertemukan dan merapatkan hubungan di antara Sunni wa Syi'i. Walaupun di akhir-akhirnya ada beberapa sikap yang tersendiri, sikap baru beliau, tetapi kita harus nafikan bahawa beliau telah menjalankan dan menyumbang dengan kadarnya untuk melihat umat ini kembali bersatu sebagai sebuah ummah yang kuat, dan cuba dalam konteks itu segala kemeluk-kemeluk yang menjadi hambatan kepada
persaudaraan ummah itu harus diatasi dari semasa ke semasa. Jadi ini antara pengajaran yang boleh kita lihat, dan saya sebagai seorang murid menekuni sikit sebanyak sahaja, dan sudah tentu kita harus, saya setuju sangat dengan cadangan Prof. Ridwan untuk kita anjurkan satu seminar dalam masa terdekat berhubung dengan pemikiran beliau. Dan saya fikir mungkin nanti Ustaz Mano, kita di Darul Hikmah pun boleh wujudkan satu pusat kajian pemikiran Al-Qardawi atau bagaimana, makmal dahulu, mengumpul sejumlah ilmuwan untuk mula mengorek membedah buku-buku beliau secara bersiri. Dan ramai saya perhati kawan-kawan saya yang muda-muda ini yang berbakat untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan insya-Allah kita berdoa sebagaimana Ustaz Azhari tadi, kita rasa sedih. Tapi ada satu temu bual dalam Al Jazeera Arab, ada seorang tokoh ditanya bagaimana masa depan kita dengan kehilangan Syekh. Insya-Allah kita berdoa, kerana dia kata ada janji Allah setiap 100 tahun. Macam mana hadis Ustaz? Innallaha yab'atsa li hadhihi al-ummah fi kulli ra's mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Jadi insya-Allah pada kita percaya dengan hadis ini bahawa insya-Allah kita berusaha dan kita bersama-samalah menjadi mewarisi peranan Syekh Qardawi sebagai seorang muslih dan mujaddid ummah ke arah kita menjayakan apa yang kita panggil Nahdlatul Ummah pada kurun ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.